Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak akan serai upaya mengurangkan birokrasi bagi memudahkan industri perniagaan berkembang maju. Malah menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem, kerajaan akan berusaha membantu pemain industri tersebut dalam pelbagai cara. Beliau memberi jaminan kerajaan negeri akan menyokong perkembangan industri perniagaan dan menjadikan perjalanan perniagaan lebih mudah tanpa terlalu banyak peraturan birokrasi atau halangan. Let me therefore assure you that you will have support from the state government in your efforts. And that the state government will make it easy, not put so many obstacles in the way of creating business. We will, as far as we can, reduce bureaucratic rules with regard to the setting of businesses, issue of licenses, and so on. Tegasnya, kerajaan mengamalkan polisi mesra perniagaan bagi memastikan industri perniagaan terus berkembang agar kekayaan dapat dinikmati oleh semua pihak. Ketua Menteri berucap merasmikan Sarawak Business Federation SBF atau Persekutuan Perniagaan Sarawak di Kuching. Sementara itu, beliau mahu sektor swasta agar lebih berani menceburi pelbagai bidang perniagaan yang berpotensi untuk pasaran antarabangsa selain industri kelapa sawit. Tegasnya, bidang pertanian seperti penanaman buah-buahan khususnya nanas dan pisang serta bidang ternakan mempunyai potensi pelaburan yang tinggi untuk pasaran antarabangsa. Namun, jelasnya kebanyakan ahli perniagaan tidak mahu menceburi bidang tersebut walaupun terdapat peluang pasaran ekspor yang luas, kemudahan serta penyelidikan berkaitan potensi bidang berkenaan. Tambahnya, kerajaan bersedia menyediakan tanah bagi pihak swasta memulakan peladangan dan penternakan, namun para peniaga tidak bersedia untuk melakukan pelaburan. Sarawak tidak perlu mengikut langkah Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang mempertimbang cadangan untuk memberi lesen pinjaman wang kepada pemaju perumahan sebagai usaha membantu pembeli rumah yang menghadapi kesukaran mendapatkan pinjaman bank. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi berkata, Sarawak menerusi Perbadanan Perumahan Sarawak HSDC pernah mempunyai pengalaman melaksanakan langkah tersebut dan mendapati ianya bukan perkara mudah untuk dikuatkuasakan. Housing Development Corporation has been giving loan to buyers. And then the problem is to recover the loan. And this is something, the developer is private developer. They have to sell the house. And on top of that, are giving loan to the buyers. It's not that easy. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pelaburan ekuiti untuk pembikinan filem The White Rajah di Kuching. Semalam, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar dilaporkan sebagai berkata, kementerian itu akan mempertimbang cadangan supaya pemaju perumahan diberi lesen pinjaman wang sebagai langkah mengatasi kesukaran pembeli mendapatkan pinjaman bank. Polis menahan seorang lelaki warga negara Indonesia kerana terlibat dalam kes pecah rumah di Muka sekitar Jun lepas. Bagaimanapun hasil siasatan di rumah kontenanya di Kampung Sau, Sungai Matapus, Muka, suspek turut ditahan kerana memiliki sepucuk pistol jenis revolver buatan sendiri. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SSC Datuk Dev Kumar, dalam tangkapan yang dibuat Rabu lepas, pihaknya turut menjumpai sejumlah 94 butir peluru di rumah berkenaan. Turut ditahan ialah dua lagi suspek yang dipercayai rakan Subahat Mangsa di Balingian dan Mukah. SSC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan kes ini di Kuching pagi tadi. Kesemua suspek berumur 40 tahun itu kini disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971. Polis kini sedang menyiasat sama ada senjata terbabit
digunakan dalam siri rompakan berkenaan. Ini merupakan kes pertama membabitkan warga negara Indonesia memiliki pistol jenis revolver di Sarawak tahun ini. Kerajaan Negeri Sarawak mengucapkan taksiah kepada keluarga mendiang Harrison Anak Suin yang meninggal dunia 2 hari lepas semasa menjalankan latihan kawat sempena sambutan perayaan Hari Jadi ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Padang Stadium Miri. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan Sarawak, Datuk Amal Awang Tengah Ali Hassan berkata, penyertaan mendiang dalam acara itu menunjukkan semangat cinta terhadap negeri. Kita menghargai semangat dia tu, ya. Semangat dia tu. Dia tahu dia sakit, tapi dia sendiri dengan sukarela mahu menyertai, ya. Ini menunjukkan bahawa semangat cinta itu terhadap negeri, semangat cinta terhadap institusi Astana itu, KYT itu begitu tinggi sekali, ya. Dan inilah sebenarnya melambangkan secara keseluruhan masyarakat kita. Itu yang penting. Beliau bercakap pada sidang media selepas memeriksa raptai penuh acara itu di Miri pagi tadi. Mengenai persiapan akhir pembarisan, beliau amat berpuas hati dengan persiapan dilakukan walaupun keadaan cuaca yang panas dan hujan. Beliau turut menjemput masyarakat di Bandaraya Miri memeriahkan pelbagai program yang dijadualkan sepanjang 3 hari sambutan itu. Beliau mewakili kerajaan negeri turut menyerahkan derma sebanyak RM20,000 selain kutipan kilat berjumlah lebih RM5,000 daripada peserta pembarisan kepada keluarga mendiang Harrison Anak Suin. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Mirza di Angkasa Puri.